Masjid merupakan rumah ibadah umat Islam yang bertujuan untuk mengabdikan diri dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Keunikan seni binanya membuat ramai pelancong dari dalam dan luar negara datang berkunjung. Pada video kali ini kita akan melihat 3 masjid terindah yang terapung di Malaysia. Teruskan menonton. Namun sebelum itu, sila like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suara Hati. Nombor 3. Masjid Selat Pulau Melaka. Masjid Selat merupakan masjid yang terbaru dan terkini di Melaka. Ianya dibina di Pulau Melaka dan terletak di tepi Selat Melaka yang merupakan selat tersibuk dan terpanjang di dunia. Pulau Melaka ini merupakan pulau buatan manusia. Keindahan dan kecantikan masjid ini memang tidak boleh dinafikan. Pembinaan Masjid Selat ini menelan belanja hampir 11 juta. Dibina di atas tapak seluas 1.8 hektar. Bermula pada Jun 2003 dan berakhir sepenuhnya pada 29 Ogos 2006. Ia dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail pada 24 November tahun 2006. Masjid Selat ini pastinya mempunyai karakter dan seni bina yang unik, seperti juga masjid-masjid lama tersohor di belakang. Ianya cenderung memartabatkan konsep seni bina Melayu, yaitu elemen batang bulu yang pangkalnya dibelah dua dan membentuk beberapa bahagian. Namun menurut bekas Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Muhammad Ali Rustam, Masjid Selat hampir mirip kepada sebuah masjid terapung di Jeddah, Arab Saudi. Masjid ini dapat menampung kapasiti lebih kurang 2,000 jemaah pada satu masa. Suasana ketenangan dan kedamaian di Masjid Selat Melaka cukup membuatkan hati anda terusik. Ketenangan apabila anda bersolat di dalamnya, disilangi dan disulami hembusan bayu Selat Melaka yang pasti menenangkan jiwa. Di antara yang dominan pada masjid ini sudah pastinya menaranya yang setinggi 30 meter itu. Menara yang terletak di sebelah kiri pintu gerbang masjid bukan hanya sekadar untuk melaungkan azan sahaja. Sebaliknya, ia juga digunakan sebagai rumah api. Cahaya amaran diberikan melalui menara itu kepada kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui Selat Melaka. Selain itu, ia juga bertindak sebagai panduan kepada pesawat yang terbang di udara. Penggunaan 4 kubah kecil yang terletak di setiap penjuru pengapit kubah yang besar. Di bawah kubah yang besar ini terletaknya Dewan Solat Utama yang berukuran 24 meter diameter. Nombor 2. Masjid Tengku Tengah Zahara atau Masjid Terapung telah dinamakan sempena nama bonda almarhum Sultan Terengganu, Sultan Muhammad Al-Muqtafi Billah Shah, yaitu almarhum Tengku Intan Zahara binti almarhum Tengku Setiadiraja Tengku Omar. Masjid ini terletak 4 km dari pusat bandar Kuala Terengganu, mempunyai keindahan dan keunikan tersendiri. Masjid ini dibina di atas air di muara Sungai Ibai, yang sekaligus menjadikan masjid terapung yang terulung di Malaysia. Masjid yang mulai dibina pada September 1991 dan siap pertengahan tahun 1994 bernilai 6.9 juta yang dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya, direka bentuk oleh Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad dari seni Bahrain dengan menampilkan ciri-ciri tamadun Islam dan gabungan seni bina tempatan. Keluasan 1.372 meter persegi dan menara setinggi 30 meter.
sebuah kubah besar dan 5 wakaf serta dikelilingi air sedalam 1.5 meter. Ini mampu menampung jemaah sehingga 1,000 orang yang menempatkan dewan solat lelaki di bahagian bawah dan wanita di bahagian atas. Masjid yang telah dirasmikan oleh almarhum Sultan Muhammad ini menyediakan kemudahan lain seperti bilik diraja, perpustakaan kecil, pejabat imam, stor, tempat wuduk dan kawasan letak kereta yang boleh menampung lebih 400 kenderaan. Dengan gabungan hiasan taman, warna langit yang membiru, kilauan cahaya matahari dari permukaan air yang mengelilingi masjid ini, serta tiupan angin dari Laut Cina Selatan, pastinya ia menjadi masjid yang paling nyaman dan mendamaikan, memberi erti betapa keagungan syiar Islam terangkum dalam satu bentuk tamadun yang terus berkembang. Nombor 1. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu atau MBRKK mendapat namanya sesuai dengan kedudukannya sebagai masjid yang terbesar di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu. Ini terletak di kawasan pesisiran pantai Likas dengan keluasan 14.000 hektar. Dengan lanskap persekitaran menunjukkan Bandaraya Kota Kinabalu dengan pemandangan laut yang berhadapan dengan pulau-pulau yang indah. Lokasi masjid ini berada di tengah-tengah kawasan para jemaah dari kawasan perkampungan Likas, kompleks bangunan-bangunan pejabat komersial, Yayasan Sabah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Universiti Malaysia Sabah dan lain-lain. Masjid ini boleh menampung 12.000 orang jemaah pada satu masa. Masjid tersebut telah dibuka dan dirasmikan pada 18 Februari tahun 2000 berikutan pengisytiharan Kota Kinabalu sebagai sebuah bandaraya. Masjid ini mempunyai ciri-ciri Masjid Nabawi dengan hampir 70% kawasan masjid dikelilingi air, membuatkan masjid ini seolah-olah terapung di atas air. Yang di Pertuan Negeri Sabah ke-7, yaitu Tun Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Said Karuak, telah mengasaskan pembinaan sebuah masjid di atas tapak sekarang. Tapak tersebut pada asalnya ialah sebuah pantai dan pesisiran air, kampung air di Likas. Masjid ini mula dibina pada Julai 1989, bermula dengan penimbusan tanah, kerja-kerja penyediaan tapak, cerucuk masjid dan siap pada 23 Mac 1993. Masalah kewangan telah membantutkan pembinaan masjid sehingga tahun 1994. Kos pembinaan masjid ini adalah sebanyak 34 juta ringgit Malaysia. Pada tanggal 18 Februari tahun 2000, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Haji Sakaran bin Dandai sebagai Yang di-Pertuan Negeri Sabah ke-8 telah merasmikan Masjid Bandaraya Kota Kinabalu berikutan pengisytiharan Bandar Kota Kinabalu sebagai sebuah bandaraya. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu mempunyai 5 buah sekolah dengan lebih 700 orang murid yang beroperasi dari hari Isnin sehingga hari Sabtu yang diurus oleh EJK Masjid. Antaranya ialah Madrasah Al-Mubarak, sekolah rendah agama, bermula pada tahun 2003. Tadika Al-Quran Al-Mubarak, tahun 2012. Madrasah Hafiz Al-Quran Al-Mubarak, tahun 2013. Akademi Quranis Al-Mubarak, 2016, khas untuk anak-anak OKU dan istimewa untuk belajar Al-Quran dan beribadat. Speech Therapy Center Therapy 2018, khasnya untuk anak-anak yang menghadapi masalah lambat bercakap. Selain itu, Masjid Bandaraya Kota Kinabalu juga menyediakan pusat tuition untuk subjek matematik, sains,
bahasa Melayu, bahasa Inggris. Untuk murid-murid sekolah dan kelas-kelas agama, bahasa Arab. Seminar khusus untuk para jemaah dan umat Islam yang ingin menuntut ilmu. Masjid Bandaraya Kota Kinabalu menjadi masjid pertama di Malaysia yang mempunyai pusat komuniti OKU di dalam masjid. Ianya merupakan sebagai hub penyaluran maklumat antara mana-mana agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan dengan pihak penerima khidmat, iaitu warga kurang upaya, bagi pelbagai aktiviti kebajikan yang telah dilaksanakan oleh MBR untuk membantu masyarakat yang kurang bernasib baik. Di antaranya program ziarah bulanan fakir miskin, sedekah mingguan Jumaat, free market, shopping baju raya anak yatim, majlis penyampaian sedekah jariah Al-Mubarak dan program Coti, Syubah Hal Ehwal Wanita MBR. Itulah 3 masjid terindah yang terapung di Malaysia yang kami senaraikan. Bagaimana pendapat anda? Dari Sabah ke Pekansari, selesai sudah video kali ini. Sila tinggalkan komen dan pendapat anda. Manakah masjid terindah yang terapung di Malaysia dan kenapa? Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila like dan share serta subscribe channel Suara Hati. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.